Okey, Assalamualaikum. Cikgu bincangkan bab 2 bentuk piawai, buku modul mesra dekat situ kalau kamu tengok pada muka surat 34, sebelum tu cikgu nak explain sikit. Muka surat 34 tu kamu ada nota lah kat sini kan. Muka surat 34 kamu ada nota yang kamu tengok dekat atas tu. Angka bererti ni ialah nombor. Contoh macam ni lah, 0.00501 Okey. Nombor yang kalau nombor tu perpuluhan, nombor yang sifar ni yang berada di hadapan, sifar yang berada di hadapan nombor tidak dikira. Jadi ni bukan angka bererti. Ni bukan angka bererti. Angka bererti mula daripada nombor 5 ni. Sebab dia titik perpuluhan ni lah. Jadi dikira daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka bererti. Kalau dia bukan nombor perpuluhan, maknanya dia integer biasa. Contoh macam 803, 000. Okey, yang ini kosong-kosong yang belakang ni dikira lah. Jadi yang ini sebab kita bermula daripada sini, jadi kita ada 6 angka bererti. Jadi yang 8 ni adalah yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 angka bererti. Okey, kita tengok sini, kita nak padankan nombor dengan bilangan nombor angka bererti yang betul. Okey, kat sini kita ada satu angka bererti. Kat mana satu angka bererti? Kita start dengan satu angka bererti adalah yang ni, yang 2 ni. Itu satu angka bererti. Okey, sebab nombor yang kosong yang ada kat depan nombor 5 tu tak dikira. Okey, kalau dua angka bererti adalah yang ni, nombor 5 ni. Ni dua angka bererti. Kemudian ada lagi tak? Okey, nombor 9, dua angka bererti. Nombor 10 pun dua angka bererti. Okey, kemudian kita tengok 3 angka bererti. Okey, 3 angka bererti kita 8.67. Okey, 903. Lagi kita ada 3.59. Dan kita ada 9.01. 4 angka bererti kita adalah 27.60. Kemudian 61.38 dan habislah, tak adalah. Okey, kita tengok bahagian B, isi tempat kosong dengan nombor yang betul. Jadi kita kena isi je apa-apa nilai. Maknanya nilai apa-apa pun dikira betul lah. Okey, jadi kalau satu angka bererti ni contohnya adalah macam mana tadi? 1. Contoh 1 ataupun 2. Macam tu. Satu angka bererti. Okey, kalau dua angka bererti pula kita ada 27. Ni contoh. Selain pada tu, kalau nak tulis 80 ke apa ke pun boleh. Atau 80. Tak kisahlah, semua jawapan dikira betul. Okey, kenapa 4900 ini dikira dua angka bererti? Jadi kalau kita nak menyatakan 4900 itu sebagai dua angka bererti, jadi kita kena bagi tahu tahap kejituan dia adalah kepada apa? Kepada ratus terhampir lah. Tahap kejituan dia pada ratus terhampir. Ratus terdekat. Okey, yang ni 3 angka bererti contohnya adalah 3.23 ataupun 0.0213. Yang kosong kat depan titik perpuluhan ni, di kosong ni tak dikira. Okey, 4 angka bererti pula kita ada 4.201. Kemudian kita ada 0.00002122. Okey. Ni muka surat seterusnya 2.1. Kamu tengok lengkapkan jadual berikut dengan membundarkan setiap nombor berikut kepada bilangan angka bererti yang dikehendaki. Okey, kita tengok setiap satu soalan. Kalau 40,836 kita bundarkan kepada satu angka bererti, dia akan jadi 40,000.
bundakan kepada dua angka bererti, maksudnya kita akan pergi kepada nombor yang ketiga daripada hadapan lah. Nombor yang ketiga dari hadapan, jadi kita akan bundakan, dia akan jadi 41. Okay, dia lebih daripada 5, jadi dia kena tambah 1 kat sini, jadi 41,000. Okey, 3 angka bererti. Kalau 3 angka bererti, kita akan tengok nombor yang keempat. Nombor yang keempat itu kurang daripada 5, jadi 40,800. Okey, 4 angka bererti, jadi kita tengok nombor yang kelima. Okey, nombor yang kelima adalah lebih daripada 5, jadi 40,840. Okey, seterusnya 0.61059. Okey, kita akan bundakan kepada satu angka bererti saja. Satu angka bererti, jadi kita kena bundakan nombor yang selepas 6. Jadi 0.6. Sini 0.61, dua angka bererti, kemudian 3 angka bererti 0.611, kemudian 4 angka bererti 0.6106. Okey. Okey, yang ketiga 7. Soalan yang ketiga adalah 72.435. Dia nak satu angka bererti saja, jadi 70. Okey, yang lain dia jadi kosong. Selepas titik perpuluhan, kosong tu hilang. Okey, dua angka bererti, so kita ada 72. Okey, 3 angka bererti kita ada 72.4. 4 angka bererti kita ada 72.44. Okey, kemudian soalan yang keempat. Selepas titik perpuluhan dia akan jadi sifar. Jadi 7 lah, satu angka bererti saja. 2 angka bererti kita ada 7.1. 3 angka bererti kita ada 7.08. Tengok dekat 6 ni dia lebih daripada 5. Okey, nombor 5 kita ada satu angka bererti di sini. Kita mula dekat 9, jadi 0.09. 2 angka bererti 0.090. 3 angka bererti kita ada 0.0903. Sebab 7 ni lebih daripada 5. Kemudian 4 angka bererti kita ada 0.9027. Okey. Cikgu tertinggal kosong kat sini. Okey. Nombor 6. Okey, selepas titik perpuluhan dia akan hilang. Jadi kita ada 2 sini bila dia nak satu angka bererti. Sekejap. Padam dulu sini. Silap. Okey, kalau dia nak satu angka bererti, jadi kita tengok dekat 8. Okey, 8 lebih daripada 5, jadi kita ada 20. Okey, yang lain jadi sifar lah. Okey, sebab ni 18 kan. 18 kalau kita bunda dia mesti jadi 20. Dia tak boleh jadi 2 saja. Dia mesti jadi 20. Okey. Kemudian 2 angka bererti, kita tengok yang ketiga, jadi 19. 3 angka bererti kita tengok pada 4, 18.9. 4 angka bererti kita tengok nombor 2, 18.94. Okey. Seterusnya soalan bahagian B, hitung dan berikan jawapan kepada 3 angka bererti. Okey, dekat sini sebenarnya kita boleh menggunakan kalkulator saja. 0.175 darab 4.8, tekan kalkulator, kamu akan dapat 8.4 lah. Okey, kemudian tambah macam biasa 41.0. Okey, soalan yang kedua, 48 bahagi 0.75, tekan kalkulator yang bahagian ni dahulu. Okey, ikut urutan BODMAS. Bracket dulu, kemudian operasi darab atau bahagi, kemudian tambah atau tolak. Jadi soalan nombor 2 ni kita jumpa bahagi dulu. Jadi kita bahagi, dapat 64. 64 tolak 9.07, kita ada 54.93. Dan soalan kata dia nak 3 angka bererti. Okey, jadi kalau dia nak 3 angka bererti, jadi kita kena tukarkan 54.9. Okey, seterusnya kita tengok soalan 3. Jadi kita darab dulu. 9.267 tolak 0.564
Kemudian baru kita tolak. Kita ada 8.703. Kemudian dia nak 3 angka berarti, jadi kita ada 8.70. Okey, soalan yang keempat, kita buat darab dulu yang atas. Jadi saya tekan kalkulator, saya dapat 0.544 bahagi 0.5. Okey. Bahagi ni dapat 1.088. Jadi dia nak 3 angka berarti 1.09. Okey, soalan yang kelima. Selesaikan yang darab dulu kat tengah ni. Jadi kita ada 18.48 tambah 0.82 tolak 7.019. Okey, kemudian kita tambah tolak, jadi kita dapat 12.281. Lepas tu dia nak 3 angka berarti, jadi kita ada 12.3. Sebab ni lebih daripada 5. Okey, yang keenam. Okey, darab dan bahagi. So kita boleh buat ada bahagi dulu, kemudian baru kita darab. 4.5, selesaikan yang ini dulu. Tolak 6.3 darab 0.49. Jadi kita selesaikan yang ini. 4.5 tolak 3.087. So kita ada 1.413. Dia nak 3 angka berarti, jadi kita ada 1.41. Okey, kita pergi kepada 2.2, iaitu bentuk piawai. Kenapa kena buat dalam bentuk piawai? Kenapa kita kena tukarkan nombor kepada bentuk piawai? Okey, dekat sini dia ada nyatakan. Dia kata biasanya nombor kadang-kadang ditulis dengan nombor yang besar. Maknanya banyak nilainya. Jadi lebih mudah kalau kita ada perwakilan nombor, iaitu perwakilan itu kita panggil bentuk piawai. Jadi kat sini dia dah bagi tahulah nombor yang terlalu besar atau terlalu kecil biasanya ditulis dalam bentuk piawai. Okey, yang pertama kita tengok contoh dahulu. Macam mana kita nak tukarkan nombor yang diberi kepada bentuk piawai. Jadi kalau 569000, jadi titik perpuluhannya di belakang kat sinilah. Okey, jadi kita nak bila kita nak menulis bentuk piawai, kita punya titik perpuluhan mesti berada di belakang nombor yang pertama. Jadi belakang nombor pertama. Jadi kita ada kat sini, kita gerakkan hingga kita dapat 5.69. Jadi kita ada 5.69 lah. Berapa kali kita gerak ke belakang ke depan tadi? Jadi kita kira ada 5 kali. Kalau 5 kali maksudnya 10 kuasa 5. Jadi kita ada 10 kuasa 5 kat sini. 10 kuasa 5. Jadi 5.69 darab 10 kuasa 5. Okey, kalau contoh B pula. Okey, contoh B. Nombor nilai yang ada nombor kat sini macam nombor yang ada nilai macam 3 ni, dia berada di belakang. Jadi kita kena gerakkan titik kita ke belakang. Sebab titik perpuluhan kita kat sini asal 1, 2, 3. Jadi kita ada 3.47 sebab kita gerak ke belakang. Oleh kerana kita gerak ke belakang, maka kita punya kita punya nombor piawai adalah 10 negatif 3 sebab kita bergerak ke belakang. Okey, kita tengok contoh yang pertama. 9,580 titik perpuluhannya berada di sini. Jadi kita kena gerakkan ke depan 1, 2, 3. Jadi dia ada kat sini. Jadi kita ada 9.5 darab 10 kuasa 3. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Titik perpuluhan 1, 2, 3, 4, 5. 3.27 kali 10 kuasa 5. Okey, soalan yang ketiga. Sini 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 1.06 darab 10 kuasa 4. Okey, yang keempat. Kita gerakkan ke belakang 1, 2. 8.9 darab 10 negatif 2. Okey, yang ni kita gerakkan ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.0 darab 10 negatif 6. Okey, gerakkan ke belakang 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 5.62 darab 10 negatif 4. Okey, tulis setiap yang berikut sebagai nombor tunggal.
Okey, kita dah ada nombor piawai. Kita nak tukarkan kepada nombor tunggal. Jadi kat sini 10 kuasa 3. Jadi dia terbaliklah. Kalau tadi kita gerakkan dia ke depan. So kita gerakkan dia ke belakang sebab dia positif. 1, 2, 3. Jadi kita ada 5,100. Kemudian yang kedua, negatif 3. Jadi kita gerakkan ke depan 3 kali. 1, 2, 3. 0.00334. Kemudian nombor 3, kita gerakkan ke belakang 5 kali sebab dia positif. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 249,000. Kemudian kita ada negatif 5. Negatif 5 kita ke hadapan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 0.00000. Ada 4 kali 0. 4 kali 0, 40. Okey, sini silap. 4036. Dan yang ini kita titik perpuluhannya berada di belakang 9. Kita gerakkan 6 kali ke belakang. Jadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ini ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4. 0.00065.